datuk kita ke nenek kita sampai ke Nabi Adam AS, sampai ke Nabi Adam AS akan dapat pahala. Tapi kita pernah kosak pahala pada datuk kita, nenek kita, kita dah kenal pun dia kita lahir-lahir, dia mati lama dah untuk nenek kita. Lepas tu kita pernah kosak pahala pada mereka? Tak pernah. Lepas tu mereka tak dapat pahala dah, automatik hak belatak automatik. Tak ada. Sebab saya pernah dengar tu, dia kata kita ni wa amal kena sentiasa niatkan pahala pada mak ayah kita. Kalau kita dah niat pahala pada mak ayah kita tak akan dapat pahala, dia kata. Dah ada 3 tu automatik. 3 tu automatik. Kita belajar sekarang contohnya, mak ayah kita dapat pahala. Bukan kita belajar, bukan setakat mak ayah kita dapat pahala. Kalau kita belajar pula ilmu fardu ain, yang mana ilmu fardu ain tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, ilmu yang wajib diajar oleh ibu bapa kita sebelum kita masuk umur baligh. Ilmu fardu ain kita tak perlu belajar. Kita baligh dalam keadaan kita telah diajar secukupnya fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf mula daripada umur kita 7 tahun. Dan mula dari umur 7 tahun, ibu bapa kita wajib ajar kepada kita ilmu fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Tiba-tiba ibu bapa kita cuai, tidak menunaikan kewajipan yang besar. Kewajipan yang besar. Sebab itulah kalau biasa dengar orang khutbah atau khutbah masa nak nikah tu kan, cerita tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai seorang ayah. Sebab apa? Kena bagi didikan agama yang secukupnya kepada isteri, didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Apa didikan agama yang secukupnya? Kita faham setakat anak kita pandang ngaji Quran. Okey, anak-anak kita semua khatam ngaji Quran daripada sekolah rendah lagi, kita sudah bagi didikan agama yang secukupnya. Ini ibu bapa orang yang tidak tahu apa dia agama yang sebenarnya. Dia fahamnya ngaji Al-Quran tu agama, mengaji Al-Quran hukumnya sunat. Yang kita yang jadi asasnya adalah kita nak ajar pada anak kita akidah yang terkandung dalam Al-Quran, perintah-perintah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perintah zahir ataupun perintah batin yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak wajib kita ajar. Membaca Al-Quran hukumnya sunat, tapi kita ajar apa yang terkandung dalam Al-Quran. Itulah fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi kita fahamnya anak kita khatam Al-Quran, baik. Okey, anak kita okey belaka, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, aurah tutup, tapi akidah macam mana kita ajar ke tak? Semayang dengan ilmu ke tak? Macam mana pembicaraan sifat hati kita ajar ke tak? Jadi kan ni hak lemah kita ni, kita tak kenal apa dia hak ilmu agama yang secukupnya, yang wajib suami ajar isteri, yang wajib ayah ajar pada anak-anak. Kemudian kita balik dalam keadaan tidak cukup ilmu fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf, kewajipan akan naik atas batang tekuk kita sendirilah, sebab kita sudah balik. Kita tak belajar pula, macam sebut semalam lah, berdosa kita, dosa besar. Kemudian akidah kita salah, dosa besar yang lain. Semayang kita salah, dosa besar yang lain. Jangan ingat orang tak semayang je dosa besar. Orang semayang syarat rukun tidak disempurnakan, itu zanbun kabir, dosa besar. Macam mana hati kita pula dengan Tuhan? Riya, ujub, takabur, hasad, dosa besar belaka itu bukan dosa kecil. Berdosanya kita setiap masa bila kita balik. Tapi mari mana puncanya, daripada mana kita duduk dalam keadaan salah seumpama tu? Berpunca daripada ibu bapa kita tidak mencukupkan ilmu fardu ain kepada kita sebelum kita balik. Mana ibu bapa kita ada taksir, ada cuai di situ. Mereka ada tanggungjawab di situ yang akan dipersoalkan di hari akhirat. Kita belajar sekarang, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala ampuni dosa kita, dan kita tak akan lupa supaya Allah Taala ampuni dosa ibu bapa kita.
Hati sentiasa doakan ampunan atas diri kita, dan kita tak lupa dengan ibu bapa kita. Allah Ta'ala terima taubah kita, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita, dan Allah Ta'ala akan ampun dosa ibu bapa kita. Ini guna faedah anak yang soleh. Allah Ta'ala akan ampun dosa ibu bapa kita, tapi kita kena bertaubah nah. Bertaubah daripada dosa besar kita kerana tidak belajar ilmu fardu ain. Kita kena mencukupkan rukun taubah. Yang pertama, menyesal hati kita kerana dulu kita tidak belajar ilmu fardu ain, dosa besar kepada kita. Rukun taubah yang kedua, kita sedang belajar fardu ain sekarang, dengan bahawa kita meninggalkan maksiat kita yang terdahulu. Apa maksiat kita terdahulu? Jahil fardu ain. Kita sekarang kita sedang belajar meninggalkan jahil fardu ain. Itu rukun taubah yang kedua. Tapi kena belajar fardu ain lah. Kena ingat macam sebut semalam lah. Kena faham lah hak mana fardu ain, setakat mana fardu ain. Rukun taubah yang ketiga, azam bulat di hati kita, kita tak akan tinggal lagi dah belajar fardu ain. Itu dia taubah. Allah Ta'ala terima taubah kita sebab kita menyesalkan tak belajar fardu ain. Sekarang kita belajar sungguh-sungguh, dan azam bulat di hati kita dia akan mengulangi kembali ini tinggal belajar fardu ain. Allah Ta'ala terima taubah, Allah Ta'ala ampun dosa kita, dan Allah Ta'ala akan ampun dosa ibu bapa kita. Sebab tu kadang-kadang kita belajar ni, selain daripada untuk diri kita, kita ingat kepada ibu bapa kita. Pahala kita belajar ibu bapa kita dapat. Kita belajar ni adalah taubah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa ibu bapa kita juga. Tapi kena letak molek gian kita ni. Gian kita kena letak molek. Jadi kalau kita lah belajar, kosak di hati, pahala pada ibu bapa. Kosak di hati supaya ibu bapa kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tak apa tu. Itulah akan menjadi pembangkit semangat kepada kita. Ingat mak ayah kita jadi bangkit semangat. Kita pun kosak pahala pada ibu bapa kita. Tak apa. Memang ibu bapa kita akan dapat pahala, kosak ataupun tidak. Nabi dapat pahala.